Iskandar Puteri rendah karbon, IPRK terus menterjemah usaha Majlis Bandaraya Iskandar Puteri memperkasa kelestarian alam sekitar. Untuk laporan penuh dari Johor, terus sahaja bersama Nur Iliana Khalid. Nurul, sejak 2021 hingga tahun lepas, 72 projek geran komuniti telah disalur kepada komuniti bagi membudayakan gaya hidup rendah karbon. Menerusi projek yang terlibat, antaranya tong sisa makanan di Taman Nesa dan Taman Universiti, secara tidak langsung telah mencana pulangan melebihi RM14,000. Terpulang kepada komuniti sendiri sebab mereka tahu apa masalah di dalam kawasan mereka dan macam mana cara mengatasinya, dan diorang akan propose cadangan, idea dan kita nilai base berdasarkan kepada perkara tersebut. Setakat ini juga 108 kertas cadangan telah diterima dengan 34 projek sedang dinilai. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri juga sedang menganugerahkan geran maksimum RM30,000 kepada komuniti terpilih. Program melibatkan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia dan SWM Environment. Peserta Lestari Fun Run Ride menerima pingat masing-masing berbentuk penutup botol plastik terpakai. Kelainan yang dibuat Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bersama SWM Environment itu antara lain membentuk amalan kitar semula dalam kalangan peserta. 10,000 botol plastik dikutip menerusi acara itu dengan penutup botol diasingkan bagi menghasilkan pingat untuk acara akan datang. Ini juga sebagai satu hebahan ataupun galakkan kepada semua masyarakat untuk melaksanakan pengurusan sisa yang mampan, yang lestari. Maknanya di rumah mereka mudah saja untuk melaksanakan pengurusan sisa lestari ini, mengasingkan sisa yang boleh dikitar semula atau tidak boleh dikitar semula. Pembuat pingat kitar semula, Yung Yi, mengakui perlu kreatif untuk mengumpul dan memilih penutup botol bagi menghasilkan kombinasi warna menarik. Pingat dihasilkan dengan menghancurkan botol plastik itu dalam mesin pencincang sebelum dimasukkan ke dalam acuan dan ditekan dengan suhu panas. Menariknya, proses itu tidak menggunakan sebarang pewarna tiruan. Sebaliknya, setiap warna dan corak pingat dihasilkan menerusi warna asal penutup botol. Original plastik dia. For example, if you get, kita dapat putih dengan merah punya bottle cap, kita dapat merah dengan putih punya produk. So, kita tak tambah apa-apa warna dekat produk. Ya, betul. Kalau klien apa-apa yellow, kita nak cari purple punya produk atau plastik untuk pecahkan, untuk jadikan produk. Peningkatan 20 kali ganda stesen pengecas kenderaan elektrik EV disasarkan Iskandar Investment Berhad IIB bagi mencapai sasaran neutral karbon di Iskandar Puteri. Setakat ini, 30 stesen pengecas EV telah beroperasi di Medini, antaranya stesen charge 60 kW DC di EduCity Hub dan stesen charge 7 kW AC di Parkir VIP. Sifat topografi dinamik dimiliki Medini ditambah biodiversiti dan pembangunan stabil berpotensi menjadi lokasi sifar karbon. Selain itu, sasaran Singapura untuk mencapai 100% penggunaan EV menjelang 2030 mendorong Medini memperkasa kesediaan teknologi EV memandangkan lokasi yang berhampiran dengan republik itu. Iskandar Puteri khususnya Medini akan menyahut kesediaan teknologi EV bukan saja bagi rakyat negara Singapura dan malah juga untuk masyarakat setempat Medini, Iskandar Puteri, Johor dan seterusnya Southern dan Malaysia sendiri. Ini akan mencerminkan visi IIB iaitu membina metropolis masa hadapan yang mampan dan inklusif. So building. Implementasi bas EV juga membantu IIB dalam mencapai sasaran rendah karbon selain berpotensi menjadi projek carbon credit menerusi EV credits yang dijana sistem pengecasan EV.
Selain itu, memorandum persefahaman antara IIB dan United Nations and Global Compact Network Malaysia dan Brunei dapat memanfaatkan pengurusan tenaga, air, sisa, bahan binaan mampan dan mobiliti di Medini. Nurul, laporan itu menutup perkembangan semasa dari Johor. Kembali semula bersama anda untuk laporan lain Berita Wilayah. Eliana Khalid, terima kasih atas perincian dari Johor itu. Pemain badminton kelahiran Melaka Man Wei Chung optimis gelaran terbuka Taiwan 2023 baru-baru ini bersama gandingannya. Ti Kaiwan adalah penyuntik semangat bagi melakar kejayaan di peringkat lebih tinggi. Pemain berusia 23 tahun itu berharap dapat mengekalkan momentum cemerlang semasa kejohanan terbuka Korea pada 18 hingga 23 Julai ini. Menurut Wei Chung, selepas terbuka Korea, dia dan Kaiwan akan bersaing dalam terbuka Jepun dan terbuka Australia. Terbuka Jepun akan diadakan dari 25 hingga 30 Julai, manakala terbuka Australia akan berlangsung pada 1 hingga 6 Ogos. Pemain Malaysia itu hampir meraih gelaran sulung Super 500 mereka sebelum tewas di tangan pasangan Korea Kang Min Hyuk Seo Seung Jae pada final Masters Malaysia 2023 bulan lepas.